pada pertemuan kali ini setelah kita tidak bertemu selama lebih kurang sebulan lebih. Pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita, tetapi bila mana kita berada pada bulan ini, kita akan membahaskan berkaitan perkara yang mungkin ada relate juga dengan kitab kita. Kerana kitab kita nama Al-Amru bil-Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida'. Jadi kita akan membahaskan hari ini beberapa perkara, di antaranya adalah berkaitan Maulidin Nabi, dan juga kita akan membahaskan berkaitan juga dengan apa yang berlaku pada seminggu dua ini berkaitan capal Nabi dan selainnya. Itu perkara yang mana kita akan bahaskanlah sedikit pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik kita, terutamanya pada bulan ini ramai membicarakan tentang Nabi SAW. Termasuk kita tengok di dalam negara dan juga di dunia, iaitu orang membicarakan perihal Nabi SAW pada waktu ini dari dua sudut. Yang pertama daripada kaum muslimin, orang Islam. Kita membicarakan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Kerana pada bulan ini kita ketahui Rasulullah dilahirkan. Iaitu ada yang berpandangan 12 Rabiul Awal, ada yang berpandangan 9. Dan juga dibicarakan juga perihal Rasul kita ini oleh kufar, oleh orang-orang kafir, seperti mana kita ketahui di Perancis. Yang mana ada beberapa isu di sana, penghinaan mereka kepada Nabi SAW dilukis dengan lukisan tertentu. Sebab itu pada bulan ini kita mengatakan bahawasanya berkaitan peribadi Rasulullah dibicarakan oleh orang kaum muslimin, orang Islam sendiri, dan juga dibicarakan oleh orang kafir. Jadi dua-dua sudut membicarakan. Satu sudut kita membicarakan tentang pujian kita, kecintaan kita pada baginda. Dari satu sudut pula orang kafir mereka mencela baginda Nabi SAW. Sebab itu ada hukuman khusus bagi orang yang mana mencela Nabi. Yang mencela Rasulullah ada hukuman khusus, tapi bukan kita lakukan, itu ulul amri. Itu orang yang mana mencela Rasulullah, mereka ada ditimpa hukuman yang berat. Itu berkaitan Rasulullah. Bagi kita kaum muslimin, sebelum kita masuk pada topik kita bicarakan tadi, kita akan cakap berkaitan maulid, dan juga kita akan membicarakan berkaitan perihal capal Nabi. Yang mana kita tengok ada berkaitan capal, yang mana kita tengok di Facebook ramai yang membicarakan tentang itu. Apa benda capal benda ni? Capal Nabi ni benda apa? Ia ada kaitan dengan tabarruk. Dengan tabarruk kita akan bahaskan sekejap lagi. Sebelum itu kita kena ketahui kaum muslimin, kita kesemua ni wajib mencintai Nabi SAW. Itu merupakan kewajipan kepada kita untuk kita sayang kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Dan juga bila kita cinta, hendaklah kita mengikut Nabi. Cinta tanpa ikut itu tidak ada apa-apa. Rasulullah dah menyebutkan ada kaum yang mana selepas zaman Rasulullah, iaitu satu kaum ni dia tak hidup pada zaman Rasulullah, tapi dia hidup selepas zaman Rasulullah. Kita dengar hadis ini. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yu'addu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rawahul Muslim. Iaitu dalam riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan ada satu kaum yang mana sangat asyad. Asyad tu sangat mereka mencintai Nabi SAW. Iaitu Rasulullah menceritakan ada satu kaum yang sangat mereka mencintai dan sayang Rasulullah. Nasun yakunu ba'di. Tetapi mereka ini bukan dari kalangan sahabat. Sebab disebut nasun yakunu ba'di. Maksudnya manusia yang hidup selepas zaman Rasulullah. Maksudnya mereka ni bukan hidup pada zaman Nabi. Sebab Rasulullah sebut zaman selepas itu. Kita tak tahu zaman mana. Kita berharap kita termasuk dalam hadis ini. Siapa mereka itu? Disebutkan yu'addu ahadukum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Iaitu mereka itu sangat ingin melihat Nabi SAW. Ra'ani, mereka sangat ingin melihat aku sehingga sanggup menembus dengan harta yang dia ada dan juga dengan apa yang dia ada, termasuklah wa ahlihi. Dia sanggup tebus bi ahlihi, maksud dengan family dia. Harta dia, family dia sanggup tebus demi untuk melihat Rasulullah SAW. Maksudnya akan datang umat yang mana satu kaum yang sangat mencintai Rasulullah. Kita tak tahu siapa, dan kita berharap kita termasuk dalam golongan ini yang mana sangat mencintai Nabi SAW dan cuba untuk mengikut apa yang baginda amalkan. Itu kaum yang mana Rasulullah sebutkan. Dan juga bukan kita sahaja yang mencintai Rasulullah, tetapi baginda juga mencintai kita. Cuba kita bayangkan, sekiranya ada orang dia dapat projek. Dia dapat projek yang besar. Tambahan pula dalam musim Covid ini, yang mana banyak orang ditimpa musibah, kehilangan kerja. Bayangkan ada orang yang mana dia tolong kita, dia bagi kat kita satu kerja yang mana kita akan kaya. Ataupun cuba bayangkanlah virus ini terlalu banyak.
Tapi kita berharap benda tak jadilah. Terlalu banyak sehingga kalau masuk ke dalam satu tempat ini yang ada beberapa orang je boleh masuk, yang ada capacity limit. Siapa duduk dalam tu akan selamat dari virus. Kemudian orang tersebut dia dah simpan dah satu tempat untuk kita. Sepatutnya ramai lagi lah orang boleh masuk, tapi satu tempat dia serve untuk kita, dia simpan untuk kita. Setelah tentulah kita akan sayang kepada dia. Demikian yang mana terjadi kepada Rasulullah SAW kepada kita. Kita dengar hadis ini. Likulli nabi da'watun mustajabatun. Rasulullah menyebutkan setiap nabi ada da'watun mustajabatun. Setiap nabi ada doa yang mustajab. Setiap nabi mereka ada doa yang mana mustajab. Tetapi Rasulullah buat apa dengan doa tu? Doa itu Rasulullah tangguhkan untuk siapa? Syafa'atan. Untuk Rasulullah bagi syafaat dekat kita. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk Rasulullah bagi syafaat dekat kita. Rasulullah boleh saja doa tersebut doa kat dunia. Tapi Rasulullah tak guna doa tu kat dunia, tapi doa tu Rasulullah simpan untuk syafaatan untuk kita. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk kita supaya mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Sebab itu kita selalu dengar orang kata isfa' lana. Ya Rasulullah beri syafaat kepada kami. Itu di akhirat. Di akhirat baru kita minta syafaat daripada Rasulullah SAW, bukan di dunia. Sebab itu kita lihat betapa cintanya Nabi SAW kepada kita. Sebab itu kalau kita cinta kepada manusia, mungkin cinta kita tidak berbalas. Tetapi jika kita cinta pada Rasulullah yang merupakan seorang manusia yang mana disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita akan berbalas. Sekiranya kita mengikut sunnah baginda Nabi SAW dan membawa apa yang baginda ajar, kita akan dapat apa? Syafaat pada hari kiamat nanti. Itu yang Rasulullah dah simpan dah. Boleh dia Rasulullah doa kat sekarang kat dunia, doa apa-apa pun yang Rasulullah nak. Tapi Rasulullah tidak melakukan perkara tersebut. Tapi Rasulullah simpan untuk kita. Sebab itu, kita kena balas balik benda ini dengan kita cuba sedaya upaya, walaupun sukar, untuk mengikut jejak langkah yang mana telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan kita mengikut jejak yang baginda lakukan. Sebab itu pentingnya kita untuk mempelajari hadis dan mengetahui bagaimana kehidupan Nabi SAW bersama para sahabat. Barulah kita boleh menteladaninya. Walaupun hakikatnya kita tak boleh nak ikut 100% sebab mungkin kita tidak mampu untuk ikut 100% apa yang baginda praktikkan. Tetapi kita tetap cuba untuk mengamalkan sedaya upaya yang kita mampu. Sebab itu dalam Sayyidul Istighfar itu pun kita berjanji kepada Allah untuk kita ikut taat perintah Allah mastata'tu, dengan apa yang kita mampu. Hakikatnya semua benda ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, semua manusia mampu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi satu perintah ataupun satu bebanan kat kita, satu taklif yang mana manusia tak mampu. Allah tidak akan buat sedemikian rupa. Maksudnya semua benda yang mana Allah taklifkan, Allah bagi kat kita ujian ke, Allah bagi kat kita satu ibadah ke, semua benda itu kita lakukan. Kita mampu untuk lakukan. Sebab Allah memang tidak akan beri sesuatu yang lebih yang mana kita tak mampu untuk hadapi. Sebab tu kalau kita tak mampu solat dalam keadaan berdiri, agama membenarkan kita solat dalam keadaan duduk. Selalu qa'iman, solat dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu untuk berdiri, faqa'idan, boleh duduk. Maksudnya agama kita memberikan kita keluasan di sana. Macam-macam kita boleh lakukan. Walaupun kita solat, tak boleh solat dalam keadaan berdiri, boleh duduk. Kalau kita dalam keadaan musafir, kita boleh untuk qasar, kita boleh untuk melakukan jamak dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya semua ibadah yang Rasulullah berikan ataupun yang Allah taklifkan kepada kita, kita mampu untuk melakukannya. Itu. Sempena bulan ini ramai membicarakan tentang Maulid Nabi. Dan ada yang sebut Maulid, ada yang sebut Maulud. Jadi apa beza antara Maulid dengan Maulud? Mungkin kita pernah tertanya-tanya. Setengah kata Maulid, setengah kata Maulud. Yang mana satu yang betul? Hakikatnya kilahuma sawab. Dua-duanya sebutannya betul. Dua-duanya tidak ada salah. Tetapi kedua-duanya ada maksud yang berbeza. Antara Maulid maksud lain, Maulud maksud lain. Kalau kita katakan Maulid, Maulid dia daripada masdar mimi, yang mana kita juga dapat katakan juga fahami sebagai isim makan ataupun isim zaman. Maksud Maulid bila kata isim zaman, dia merujuk kepada hari tersebut. Iaitu bila sebut Maulid, dia isim zaman, dia merujuk kepada hari dilahirnya seseorang itu. Contohnya kalau orang sesiapa yang mana sambut Maulid, dia kata dia sebut Maulid, maksudnya hari dilahirkan orang itu. Siapa? Rasulullah. Siapa yang mungkin ada yang sambut 9 hari bulan, ada yang kata 12 hari bulan. Maksudnya khilaf dalam kalangan ulama. Sebab tak sepakat. Tarikh Rasulullah dilahirkan tak sepakat. Pandangan Ibn Ishaq, beliau mengatakan 12. Pandangan yang mana disandarkan kepada Syekh Mubarak Furi,
Beliau mengatakan 9 hari bulan Rasulullah dilahirkan. Jadi khilaf dalam kalangan ulama. Jadi kalau siapa yang sebut maulid, itu dia menunjukkan kepada hari dilahirkan, hari tersebut. Sebab dia isim zaman. Dia isim zaman menunjukkan kepada waktu. Itu yang pertama. Kalau sebut maulud, maulud betul juga. Maulud maksudnya isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya bayi yang dilahirkan tersebut. Iaitu kalau sebut maulud Nabi, siapa yang sebut maulud, dia menunjukkan kepada bayi yang dilahirkan. Siapa bayi yang dilahirkan itu? Iaitu Rasulullah, yang mana dilahirkan pada hari tersebut. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, isim maf'ul maksudnya benda yang, contoh maktub. Maktub tu isim maf'ul, maksudnya benda yang ditulis. Itu madrub, benda yang dipukul. Kalau maulud, bayi yang dilahirkan. Maksudnya itu isim maf'ul. Kalau kita kata maulud, kita sambut maulud, contohnya itu maksudnya seseorang itu menyambut bayi tersebut yang dilahirkan pada tarikh sekian-sekian. Itu perbezaan antara maulid dengan maulud. Tentang hukum sambutan maulid atau maulud ini, saya rasa sudah ramai dah dibahaskan oleh para asatizah, kita pun dah bahas dan lain-lain lah, banyak bahasan. Kita tak nak tekankan sangat dalam lah nama isu permasalahan maulid ini. Sebab kalau kita tengok fatwa ulama-ulama yang terdahulu seperti mana kurun yang awal, kurang ataupun kita tak nampak sangat membahaskan tentang ihtifal ini. Sebab benda ini dia baru lagi datang. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, sambutan maulid yang dilakukan pada zaman Sultan Muzaffar. Itu yang mana dia awal-awal dilakukan. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama yang awal sedikit, mereka jarang untuk membahaskan benda ni. Sebab benda ni tidak sangat dilakukan. Tidak dilakukan pada zaman tersebut. Maksudnya dia zaman mutaakhirin lah, zaman baru-baru tentang sambutan maulid. Sebab itu kalau kita buka, jarang kita jumpa. Tetapi kalau ulama mutaakhirin, mereka ada membahaskan berkaitan maulid. Banyaklah pandangan, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Itu panjang perbahasan dan kita tidak mahu panjangkan. Tetapi cuma kita nak ringkaskan, kalau kita tengok fatwa di setiap negara pada zaman ini, mereka ada fatwa tersendiri tentang maulid Nabi ini. Ada yang membenarkan tapi dengan dawabit ataupun dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya syarat tertentu, tak boleh buat benda tu, tak boleh buat benda ni, tak boleh buat benda tu. Maksudnya ada banyak pengecualian, ada banyak syarat-syarat. Ada pula yang membenarkan terus kerana atas rasa cinta Nabi. Maksudnya banyak fatwa. Tapi ala kullin, kita dapat ringkaskan, sekiranya pada bulan Rabiul Awal ini, sesiapa yang mana mungkin pada hari ini atas dasar kita, bukan hari ini, bulan ini, bulan yang mana ramai membicarakan tentang Rasulullah, jadi atas inisiatif tertentu mungkin dia adakan bacaan kitab tertentu. Contoh seperti Syama'il Muhammadiyah, baca kitab-kitab hadis berkaitan peribadi Rasulullah. Kalau sekadar itu saja tak apa, diibaratkan seperti kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi bila nak masuk bulan Ramadan, pada pertengahan Syaban itu selalunya orang dah banyak dah buka kitab baca tentang fiqhus siyam, tentang fiqh puasa kan, sebab kita dah nak masuk bulan Ramadan. 15 hari lagi sebelum Ramadan, kita pun buka lah kitab tentang puasa di masjid-masjid, bahas fiqh tentang puasa. Itu macam tu tak apa. Sama juga macam bulan Rabiul Awal ini, kita pun buka kitab tentang Syama'il Muhammadiyah, baca tentang peribadi Rasulullah, baca tentang apa sikap Rasulullah, tentang itu pakaian Rasulullah, apa Rasulullah lakukan. Kalau sekadar itu saja tidak apa. Maksudnya itu tidak ada masalah sekiranya sekadar kita baca sebab bulan ni bulan ramai membicarakan tentang Rasulullah, ramai yang mana menyebutkan tentang Rasulullah, jadi pun kita pun buka lah kitab-kitab hadis tertentu dengan sebabnya mungkin dengan kita buat benda ni akan berlanjutan, ilmu hadis akan terus berkembang pada bulan-bulan yang lain pun, bukan hanya pada bulan ini saja. Mungkin disebabkan kita buka pada bulan ini, orang berminat untuk dengar hadis Rasulullah, maka pada bulan-bulan yang lain diteruskan juga pembacaan itu, tidak terhad pada bulan ini. Dengan sebab-sebab begitu saja, tidak mengapa, tidak ada masalah untuk kita untuk buat majlis pembacaan kitab-kitab tertentu untuk membicarakan tentang Rasulullah. Itu secara ringkas sajalah kita bahaskan. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang tabarruk. Tabarruk. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang mana tidak pernah dengar berkaitan tabarruk. Apa benda tabarruk ni? Yang mana selalu kita tengok sekarang ni tentang capan Nabi SAW, tentang banyak perkara-perkara yang mana ada logo di kopiah, di topi, di rida, banyak kan berkaitan capal. Jadi benda apa sebenarnya hal ini, isu apa ni yang orang bahaskan? Kesemuanya adalah dia ada kaitan dengan tabarruk. Itu. Dia ada kaitan dengan tabarruk. Tabarruk ini dia pada perkataan tabarraka ya tabarruku tabarrukan. Di atas perkataan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Maksudnya kita mengambil berkat. Kita mengambil berkat. Iaitu maksudnya berkat ni dari sudut berkat, dari sudut bahasa, maksudnya an-nama'u wa ziyadah. Maksudnya satu benda yang bertambah, itu keberkatan, benda yang bertambah.
Boleh tak kalau kita nak ambil keberkatan daripada Nabi SAW ataupun barang yang ditinggalkan pernah dipakai oleh Rasulullah? Jawapannya itu boleh, tidak ada masalah benda itu. Sekiranya memang confirm dan pasti dilakukan. Kita tak bahas lagi isu syafal apa itu, kita tak tepi dulu, kita baru ke mukadimah. Kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, berlaku tak perbuatan sahabat bertabaruk ini? Ya, ada. Memang banyak sahabat-sahabat bertabaruk, iaitu mengambil kesan apa yang mana Rasulullah SAW lakukan. Pakaian Rasulullah dan juga semua apa yang berkaitan Rasulullah, sahabat-sahabat sangat ambil berat. Itu berkaitan barang Rasulullah. Kita akan jumpa kalau kita baca hadis, kita akan jumpa sahabat, mereka bahkan waktu mereka nak meninggal pun mereka wasiatkan supaya ditanam sekali mereka bersama dengan rambut Rasulullah. Maksudnya mereka banyak mengambil tinggalan Rasulullah tu, mereka amat sayang dan mereka cintakan sebab perkara itu pernah diguna oleh Rasulullah. Tak kisah apa-apa benda pun, sekiranya perkara itu pernah diguna oleh Nabi SAW, di sana boleh digunakan untuk tabarruk, tetapi dengan syarat benda itu confirm jadi. Itu sebab tu saya kata kita bicarakan ni pada zaman Rasulullah, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kita tak tepi dulu, sebab zaman sekarang kita tak confirm dan kita pun tak sure benda tu betul ke datang dari Rasulullah ataupun benda itu benda tak asli. Sebab tu saya katakan benda berkaitan isu syafal itu kita letak tepi dulu. Yang sekarang kita nak bahaskan pada zaman Rasulullah. Dan kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat apa sahaja daripada Rasulullah mereka akan bersungguh-sungguh untuk ambil. Apa sahaja daripada Rasulullah, peluh Rasulullah, sahabat ada ambil. Kita akan tengok lagi hadis tentang Anas. Peluh Rasulullah sahabat ambil. Ludah Rasulullah ada. Apa lagi kita sebutkan berkaitan Rasulullah? Rambut, sahabat ada ambil. Jubah, sahabat ada ambil. Dan kadang-kadang kita nak katakan semua benda yang ada kaitan dengan Nabi SAW, sahabat akan ambil benda-benda tersebut untuk simpan kerana mereka sayang. Okay, kita tengok tentang air wuduk Nabi SAW pula. Ketika mana ada sahabat yang mana sakit, Rasulullah buat apa? Rasulullah ketika Rasulullah sakit, air wuduk Rasulullah tu ada kalanya digunakan untuk diusap pada orang-orang yang sakit. Nah, kita tengok dalam riwayat ini, dalam riwayat Muslim, iaitu ada sahabat fasyaribtu min wadaihi, iaitu sahabat ada yang mana minum air daripada bekas wuduk Rasulullah SAW. Maksudnya sisa yang mana air sisa wuduk Rasulullah ada sahabat minum. Sahabat yang sakit mereka ada minum daripada air wuduk Rasulullah SAW. Dalam syarat wuduk dengan waduk dia ada perbezaan lah. Nak cakap lah pada zaman Rasulullah pun, bila ada sahabat sakit mereka akan minum ada bekas sisa daripada wuduk Rasulullah. Mungkin benda ni kita tak pernah dengar. Itu maksudnya benda-benda ini apa yang berkaitan Rasulullah sahabat akan ambil. Sebab benda yang ada kaitan dengan Rasulullah itu terdapat keberkatan di situ. Sebab itu tidak hairan fasyaribtu min wadu'ihi, iaitu ada sahabat yang mana mereka minum air wuduk Rasulullah. Itu. Cumanya pada zaman sekarang kalau orang dakwa ini daripada Rasulullah, ini daripada Rasulullah, itu kita tak dapat nak kena pasti. Bahkan benda tu benda yang mana boleh jadi betul, boleh jadi salah, bahkan tak logik kadang-kadang. Contohnya kita tengok tahun lepas ke 2 tahun lepas, ada pihak yang mana dakwa darah Nabi dia minum. Itu benda yang mana entah darah siapa dia ambil, kita tak tahu. Sebab itu kita katakan tabaruk ini kalau zaman Rasulullah itu tak apa. Contoh air wuduk. Air wuduk Rasulullah memang sahabat sendiri yang mana duduk di situ nampak. Sedangkan kita yang mana ribuan tahun, mana kita tahu itu daripada mana. Sebab itu sekiranya kita terkeluar daripada manhaj dalam mempelajari satu perkara, kita akan buat perkara yang mana mungkin terdedah kepada celaan. Kita tahu kat Malaysia yang terjadi kan 2-3 tahun lepas, orang minum darah, dia kata ini darah Rasulullah. Hakikatnya kita tak tahu tu darah siapa. Boleh jadi darah mana-mana dia ambil, dan juga boleh jadi ada kotoran dalam darah tersebut. Darah siapa kita tak tahu, mereka minum. Sebab itu kita katakan kita kena tengok benda yang mana tak confirm daripada Rasulullah, kita jangan ambil benda tersebut. Sebab itu untuk tabaruk ni, walaupun tabaruk dibenarkan, tapi kita kena hati-hati sebab banyak benda yang mana kadang-kadang benda itu tidak sabit daripada Rasulullah. Itu yang pertama, sahabat minum air wuduk. Yang seterusnya juga, tengok hadis yang lain, summa sabba alayya min wadu'ihi, iaitu Rasulullah berwuduk, ada sahabat yang mana yang sakit, sahabat lain pula Jabir, daripada Jabir pula, Rasulullah summa sabba alayya min wadu'ihi. Rasulullah sabba tu Rasulullah renjiskan bekas wuduk Rasulullah renjiskan kat sahabat yang sakit. Itu
ataupun Rasulullah siramkan. Lebih tepatnya sabba tu maksudnya siramkan ataupun maksudnya bagi bekas-bekas wuduk tersebut dekat sahabat yang sakit. Itu. Maksudnya dengan bekas wuduk Rasulullah, sisa wuduk Rasulullah itu Rasulullah kadang-kadang bagi dekat orang yang sakit supaya sembuh. Itu yang mana ada pada Nabi SAW. Kita tengok lagi berkaitan wuduk. Wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatilu ala wudu'ihi. Yaqtatilu ala wudu'ihi. So, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Iaitu sahabat yaqtatilu. Bila mana Rasulullah berwuduk, mereka yaqtatilu maksudnya kita dapat fahami berebut-rebut. Maksudnya berebut-rebut dengan keras ala wudu'ihi untuk berebut sisa wuduk Rasulullah itu. Maksudnya bila Rasulullah berwuduk, sahabat akan tunggu. Sahabat yaqtatilu, mereka berebut-rebut nak ambil bekas Rasulullah berwuduk. Mereka nak simpan, mereka nak guna. Itu untuk mereka bertabarruk. Tabarruk tu kita katakan ambil berkat. Itu. Kalau Rasulullah tak apa untuk ambil berkat sebab kita ketahui Rasulullah manusia paling bersih, yang paling suci. Itu tidak ada masalah untuk kita mengambil keberkatan. Sebab itu ini pada zaman Rasulullah ada kalanya benda-benda tersebut kita tidak boleh praktikkan pada zaman ini seperti mana masalah wuduk ini. Sebab kalau ada orang claim kat kita ini wuduk Nabi, kita tak confirm itu wuduk siapa. Sahabat lain. Sahabat memang itu confirm dari Rasulullah. Sebab tu kalau kita bicarakan pada zaman sekarang, kita kata benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh, orang kata ini pada zaman Rasulullah sahabat pernah buat, kita katakan sahabat memang pernah buat sebab itu memang confirm dari Rasulullah. Adapun yang ada pada zaman kita, siapa boleh bagi confirm itu memang daripada Rasulullah. Kita tak dapat nak buktikan. Itu, kita suka nak buktikan. Contohnya macam kita cakap darah Rasulullah tadi kan. Daripada mana darah tu datang? Orang yang mana dakwa minum darah Rasulullah, kita nak katakan daripada mana dia ambil darah tersebut? Daripada mana? Mungkin darah benda-benda lain kita pun percaya. Bukan kita nak su'uzan, bukan nak sangka buruk, tetapi untuk kita pastikan nak sandarkan satu benda kat Rasulullah tu pun bahaya. Penting juga tu. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan benda ini. Kita tengok yang seterusnya pula. Fa'utiya biwudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuzuna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Maksudnya ketika mana Rasulullah berwuduk, faja'ala an-nasu ya'khuzuna min fadli wudu'ihi, min fadli wudu'ihi. Itu sahabat-sahabat mereka ambil daripada fadli wudu'ihi, bekas mana sisa Rasulullah wuduk itu sahabat-sahabat ambil untuk apa? Fayatamassahuna bihi. Mereka ambil untuk mereka sapukan pada badan mereka. Itu sahabat-sahabat. Bekas wuduk, sahabat-sahabat akan ambil dan mereka akan sapukan sisa wuduk Rasulullah tersebut pada waduk bekas wuduk air tersebut kepada badan mereka. Itu. Sebab tu kita kena bezakan antara kita sebut tadi antara waduk dengan wuduk, ada perbezaan di sana. Mereka ambil dan mereka sapu pada badan mereka. Jadi kita nak katakan tabarruk itu memang ada dilakukan oleh para sahabat. Okey, itu berkaitan dengan wuduk Rasulullah. Sekarang dengan ludah Rasulullah pula. Ludah Rasulullah. Rasulullah pernah ludah tak? Benar. Kita tengok pula hadis riwayat Muslim ini. Sayyidina Ali pernah sakit mata. Kemudian Rasulullah kata, "Ud'u li Aliyan." Rasulullah kata kat sahabat, "Ud'u li Aliyan." Pergi panggil Ali, mai sini. Panggil Ali mai sini. Fa utiya bihi armada. Fa basaqa fi 'ainihi wa dafa'a ar-rayata ilaihi. Maksudnya adalah bila mana Rasulullah panggil Ali, Sayyidina Ali datang. Kemudian apa Rasulullah buat? Fa basaqa fi 'ainihi. Rasulullah ludah dekat mata Sayyidina Ali. Kemudian wa dafa'a rayata ilaihi. Rasulullah bagi bendera, fa fatahallahu alaihi. Allah sembuhkan penyakit Sayyidina Ali. Asalnya Sayyidina Ali dia sakit. Dia sakit kat mata. Kemudian fa basaqa fi 'ainihi. Rasulullah ludah dekat Sayyidina Ali, kat mata Sayyidina Ali, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis-hadis yang kita baca tadi itu semua Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim. Nak cakapnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun banyak perbuatan yang mana kita nampak ada kelebihan dari Rasulullah. Dan ada juga sahabat-sahabat mereka bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila mana mereka ada sakit, Rasulullah fabasaqa fi 'ainihi. Rasulullah ludah saja dengan izin Allah mereka dapat sembuh dengan ludah itu sahaja. Ini berlaku pada zaman dahulu. Sekarang kita tengok pula berkaitan rambut Rasulullah. Sekarang pun kan kita tengok setengah tempat ada pameran rambut Rasulullah. Kita katakan
rambut Rasulullah yang mana ada zaman sekarang kita katakan wallahu alam betul ataupun tidak. Itu kita tak tahu. Kita pun tak pasti. Tetapi kalau berkaitan rambut Rasulullah pada zaman sahabat dan zaman salafun salih, itu memang betul lah. Memang ada disimpan oleh para sahabat rambut Rasulullah pada zaman dulu. Pada zaman sekarang, kita tak tahu benda tu betul tak. Kenapa kita kata kita tak tahu benda tu betul tak? Kita akan baca juga lagi. Ada sebabnya kenapa para ulama terbahagi pada dua juga dengan benda-benda tinggalan Rasulullah pada zaman sekarang ni betul atau tak terbahagi pada dua pandangan. Sebab apa kita akan baca lagi. Okey. Sekarang kita baca tentang rambut Rasulullah pula. An Anasin qala, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaqu yahliquhu wa atafa bihi ashabuhu fama yaziduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dengar apa disebutkan. An Anasin, itu daripada Anas bin Malik. Dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaqu yahliquhu. Iaitu Rasulullah sedang bersama dengan tukang cukur, orang yang mana cukur rambut Rasulullah. Maksudnya Rasulullah bercukur rambut. Wa atafa bihi ashabuhu, dan di sekeliling Rasulullah itu ada ashabuhu, ada sahabat-sahabat. Maksudnya Rasulullah bercukur rambut, ada berapa orang yang mana cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ataf, dan sebelah itu Rasulullah ada ashabuhu, ada sahabat-sahabat Rasulullah duduk situ. Sahabat-sahabat buat apa? Fama yaziduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Iaitu sahabat-sahabat itu mereka tak nak rambut Rasulullah jatuh walaupun satu ke bawah, mereka akan ambil dengan tangan mereka. Maksudnya nak cakap sahabat-sahabat mereka ambil rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah mereka tak akan biarkan jatuh ke bawah, tapi mereka akan ambil. Kita tengok berkaitan wuduk tadi pun sahabat-sahabat berebut nak sisa wuduk Rasulullah, bekas wuduk Rasulullah. Sama juga macam rambut, sahabat-sahabat mereka tak nak rambut Rasulullah jatuh ke bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nak cakapnya apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, sahabat-sahabat amat ambil berat. Walaupun gunting rambut, cukur rambut jatuh ke bawah, mereka tetap tak bagi jatuh bawah, mereka akan ambil. Itu berkaitan Rasulullah. Seterusnya kita tengok lagi. Hadis masih lagi berkaitan rambut. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kita ketahui seorang khalifah yang sangat bagus dan sangat alim. Apa wasiat dia Umar bin Abdul Aziz? Benar ni ada dalam Tabaqat Kubra. Disebutkan dalam Tabaqat Kubra. Disebutkan apa? Awsa Umar bin Abdul Aziz. Awsa Umar bin Abdul Aziz indal mauti fada'a bi sya'rin min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azfarin min azfarihi wa qala iza muttu fakhuzu sya'ra wal azfara summa ja'aluhu fi kafani. Maksudnya ini adalah kita ambil daripada kitab Tabaqat Kubra. Umar bin Abdul Aziz dia kata, nanti kalau aku mati nanti, buat apa kalau aku mati? Dia kata di sini fada'a bi sya'rin min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azfarin min azfarihi. Ambil rambut Nabi dan juga ambil azfar, kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan letak fi kafani, dalam kafan aku waktu aku mati. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz kata, kalau aku meninggal dunia, ambil azfar, kuku Rasulullah, sisa kuku Rasulullah, dan juga ambil syiar, ambil rambut Rasulullah dan letakkan kafan aku. Nak cakapnya salafun salih mereka juga menyimpan benda-benda yang mana ada kaitan dengan Nabi SAW. Mereka juga ada simpan benda-benda berkaitan kuku dan juga berkaitan rambut Nabi SAW. Ini adalah Tabaqat Kubra. Okey, seterusnya kita ambil juga di sini sebutkan Imam Zahabi dalam Tarikhul Islam. Ini berkaitan Imam Ahmad pula. Imam Ahmad seperti mana dinukilkan, dikatakan qila, sirah tamrid. Imam Ahmad seperti dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam Tarikhul Islam. Imam Ahmad dia pernah ambil rambut Nabi SAW seperti mana disebutkan, kisah ni disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad ni anak Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad anak Imam Ahmad. Dia kata apa? Dia kata dia pernah tengok ayah dia iaitu Imam Ahmad letak dalam keadaan sakit, dia pun letak rambut Nabi SAW dalam air, kemudian Imam Ahmad minum. Itu.
Kemudian Imam Ahmad minum air daripada bekas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku pada zaman salafus soleh lah, berlaku pada zaman dulu. Sebab tu kita katakan tadi, berkaitan isu zaman sekarang, capal ke rambut zaman sekarang, kita tak tepi Isat. Yang kita cakap ni zaman dulu. Zaman dulu tak apa, mereka memang confirm dekat dengan Rasulullah. Zaman kita ni jauh. Sebab tu kalau kita nak buat pun kita fikir 2-3 kali, betul ke rambut Rasulullah? Kalau zaman Imam Ahmad ni, zaman mereka dekat dengan Rasulullah, tak jauh mana pun. Jadi sebab tu kalau mereka buat pun tak ada masalah. Sebab mereka dekat dengan zaman Rasulullah. Bahkan sahabat pun dengar zaman Rasulullah. Sebab apa? Hujah yang mengatakan pada zaman sekarang ini tak banyak dah barang-barang sisa peninggalan Rasulullah. Kenapa setengah ada ulama yang mengatakan sedemikian rupa? Apa hujah mereka? Antara hujah-hujah para ulama yang mengatakan zaman sekarang ini dah tak banyak dah sisa peninggalan Rasulullah. Salah satunya hujah disebabkan, kita tengok kisah-kisah para ulama tadi, para sahabat seperti Muawiyah, seperti Imam Ahmad, seperti Umar bin Abdul Aziz, disebutkan dalam Tarikh Islam, dalam Tabaqat Kubra. Mereka para salafun salih, waktu mereka mati, mereka akan letak kat mana sisa peninggalan Rasulullah? Mereka akan tanam sekali. Tengok dari Umar bin Abdul Aziz suruh tanam azfar, kuku Rasulullah, sya'ar, rambut Rasulullah. Demikian juga kita tengok kisah-kisah yang lain. Imam Ahmad juga ada menyebutkan benda yang ada, disuruh benda yang sama. Sebab itu ada ulama yang mengatakan zaman sekarang ini sisa tinggalan Rasulullah, wallahu alam, ada yang mengatakan tidak ada. Hujahnya ini sebab sahabat-sahabat para salafus salih mereka tanam sekali. Apa yang mereka simpan, mereka tanam sekali bersama-sama mereka ketika mereka wafat. Itu hujah pertama. Sebab kita baca ni banyak kitab Tabaqat Kubra, Tarikh Islam, dan banyak lagi disebutkan mereka tanam sekali. Hujah yang kedua, ketika Tatar menyerang Baghdad. Tentara Tatar diserang Baghdad, kita tahu habis kolaps. Ketika itu banyak barang peninggalan daripada Nabi SAW musnah. Waktu tu banyak barang yang mana daripada peninggalan Nabi SAW musnah. Sebab tu dikatakan zaman sekarang tak ada dah. Ataupun zaman sekarang itu kesahihannya, keabsahannya diragui. Ada juga ulama yang berpandangan sedemikian rupa. Sebab kita katakan berlaku perang Tatar tersebut. Cincin Rasulullah pada zaman Uthman ataupun zaman Umar atau Uthman, pernah jatuh cincin tersebut hilang. Maksudnya cakap barang-barang peninggalan Rasulullah, kebanyakan yang kita temui pada zaman dahulu, mereka akan tanam sekali dengan mereka. Sebab itu kalau zaman-zaman sekarang ini ada yang mana meragui keabsahan benda itu, benda tu sahih atau tak benda yang ada zaman kita, sebab kebanyakannya telah ditanam, telah musnah waktu diserang oleh Tatar. Itu sebab itu diragukan benda tersebut. Itu salah satu hujah lah. Walau bagaimanapun tidak nafikan ada juga ulama-ulama yang berpandangan pada zaman sekarang pun masih ada lagi peninggalan daripada Rasulullah tersebut. Tapi wallahu alam, sanad ni kita tak tahu adakah memang sahih ataupun tidak. Tapi kalau pandangan tu ada sekadar pandangan. Tapi kalau keabsahan dah tu, kita pun wallahu alam, kita pun tidak ketahui berkaitan perkara itu. Itu kita sebutkan tadi berkaitan rambut Nabi SAW. Sekarang kita tengok baju pula. Kita tengok berkaitan baju Rasulullah pula, apa dilakukan. Itu Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Selepas mana zaman kewafatan, lepas Rasulullah wafat, sahabat-sahabat ini, bila mana ada sahabat yang sakit, mereka akan bawa pergi ke rumah Ummu Salamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan sini, arsalani ahli ila Ummi Salamata zaujin Nabi SAW biqadahin min ma'in. Maksudnya adalah Uthman bin Abdullah bin dia sebut bahawasanya, arsalani ahli, family aku telah suruh aku pergi, menghantar aku pergi ke rumah Ummu Salamah dengan bawa bekas yang berisi air. Buat apa pergi ke rumah Ummu Salamah? Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah ni isteri Nabi. Dan sebabnya kenapa? Sebab apa? Sebab fihi sya'run min sya'rin Nabi SAW. Sebab Ummu Salamah ada sya'ar, ada simpan rambut Nabi SAW. Ini tak masuk baju ni, masih rambut. Dia ada simpan rambut Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mana terkena penyakit ataupun terkena apa-apa satu benda, mereka akan pergi jumpa Ummu Salamah sebab Ummu Salamah ada rambut. Ummu Salamah ada rambut. Dan para ulama ketika mensyarahkan benda ini menyebutkan bahawasanya bila mereka sakit, mereka akan bawa
air pergi ke Ummu Salamah dan kemudian rambut Rasulullah akan direndamkan di situ. Kemudian mereka akan minum atau menggunakan air yang mana telah direndam rambut Nabi SAW. Ini zaman sahabat, tak apa. Sebab memang confirm itu rambut Rasulullah. Ummu Salamah isteri Rasulullah. Isteri, hidup sehidup semati. Telah tentulah mereka tahu yang mana satu benda yang mana asli Rasulullah, yang mana palsu. Jadi tidak hairan. Sebab mereka memang hidup pada zaman Nabi SAW. Jadi nak cakap tabaruk ini memang wujud dan memang berlaku pada zaman sahabat. Okey, itu berkaitan rambut Nabi SAW. Sekarang kita pergi pada baju pula. Okey. Anak Nabi SAW pernah wafat. Anak Nabi SAW pernah wafat. Kemudian Rasulullah memerintahkan, menyuruhkan dimandikan jenazah tersebut. Waktu tak banyak, saya terus terjemah saja, kita tak baca matan ya. Dimandikan tersebut, iaitu anak Rasulullah disuruh dimandikan yang mana telah meninggal berdunia. Lepas tu apa Rasulullah buat? Lepas tu Rasulullah tanggalkan baju baginda dan Rasulullah letakkan baju baginda itu dekat anak dia tersebut. Maksudnya anak Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah tanggalkan baju je, Rasulullah letak dekat anak baginda tersebut. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari, wa huwa aslun fit tabarruki. Ini merupakan dalil untuk bertabarruk. Aslun, kalau kita baca kitab, aslun dia boleh jadi maksud sebagai dalil. Maksudnya hadis ini yang menunjukkan Rasulullah buka pakaian baginda dan Rasulullah letak pakaian baginda dekat jasad anak dia sendiri. Fihi, pada hadis ini terdapat aslun fit tabarruk, terdapat dalil menunjukkan keharusan untuk bertabarruk. Maksudnya untuk mengambil berkat. Sebab apa Rasulullah ambil baju baginda letak kat anak dia? Ini nak menunjukkan keberkatan yang ada pada Nabi SAW. Sebab tu ini dalil yang menunjukkan boleh untuk bertabaruk dengan Nabi SAW dan peninggalan baginda. Bukan hanya mengambil keberkatan tabaruk dengan Rasulullah, tapi barang-barang yang ditinggalkan oleh baginda pun boleh untuk mengambil untuk bertabaruk. Okey, kita baca pula riwayat Muslim ni. Wa kana Nabi SAW yalbasuha fanahnu naqsiluha lil marda yustashfa biha. Rawahul Muslim. Maksudnya dalam riwayat ni menunjukkan bahawasanya kana Nabi SAW yalbasuha. Dulu Rasulullah pernah pakai satu baju, iaitu pernah pakai jubah. Kemudian fanahnu naqsiluha. Kemudian kami basuh jubah tersebut untuk apa? Lil marda yustashfa biha. Kemudian dibasuhkan jubah tersebut untuk digunakan, diberikan pada orang sakit agar sembuh. Maksudnya jubah Rasulullah ni, kalau orang sakit, diberikan jubah tersebut untuk bertabaruk agar sembuh penyakit seseorang itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Nak cakapnya, peninggalan Rasulullah, jubah Rasulullah, apa-apa yang ada kaitan dengan Nabi, sahabat mereka guna. Itu sahabat-sahabat mereka guna untuk dibuat kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang seterusnya, kita tengok pula dengan kahak pun ada. Maksudnya dengan Rasulullah ludah dan kahak pun ada sahabat bertabaruk. Jadi kita tak baca itu sebab mungkin kesuntukan masa. Jadi kita tengok pula ada sahabat yang mana simpan peluh Rasulullah. Yang simpan peluh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sahabat yang simpan peluh. Kita tengok hadis ini. Iaitu daripada Ummu Sulaim. Rasulullah pernah tidur di atas satu tikar. Iaitu Rasulullah dalam keadaan berpeluh, tidur di atas satu tikar. Kemudian ada sahabat yang kumpul peluh Rasulullah. Kumpul macam mana? Contohnya kita nak senang faham, contohnya kita waktu kita bersukan, jogging, kalau kita baju kita buat akan keluar peluh. Demikianlah dibuat oleh Ummu Sulaim. Dia perah yang mana bekas sisa peluh Rasulullah tu masuk ke dalam botol. Masuk ke dalam botol. Lepas tu Rasulullah tanya, "Ma tasna'ina?" Engkau buat apa tu ya Ummu Sulaim? Rasulullah tanya. Kemudian dia menjawab, "Ya Rasulullah, narju barakatahu istibyanina." Kemudian Ummu Sulaim dia kata, supaya apa? Supaya dapat berkat. Dengan apa peninggalan peluh Rasulullah supaya mendapat berkat. Kemudian Rasulullah kata, "Asabti." Maksudnya engkau benar. Seolah seperti sadaqti, asabti, engkau benar. Maksudnya Rasulullah mengiyakan perbuatan Ummu Sulaim mengumpul peluh Nabi SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nak cakapnya, memang ada pun dalam kalangan sahabat mereka bertabaruk dengan benda-benda ini. Okey. Kita tengok pula
daripada Anas bin Malik pula. Waktu Anas bin Malik ni sahabat yang meninggal. Falamma ahdara Anas bin Malikin wafatu. Maksudnya ketika Anas bin Malik dia nak wafat, awsa ilayya an yuj'ala fi hunutihi min zalika sukki. Qala faju'ila fi hanutihi. Maksudnya ketika Anas bin Malik dia nak wafat, dia wasiatkan supaya bekas yang mana digunakan oleh peluh tadi itu ada juga dicampurkan untuk diletakkan pada diri dia waktu dia meninggal dunia. Maksudnya bekas peluh Rasulullah tadi itu ada juga diletakkan pada apa? Pada diri Anas nanti waktu dia meninggal dunia. Maksudnya sahabat-sahabat mereka memang bertabaruk dengan Nabi SAW. Jadi kita menunjukkan tabaruk ni memang wujud. Stop di situ. Sekarang kita datang pada zaman kita. Yang mana kita selalu dengar isu capal dan lain-lain itu. Macam mana kita nak sebutkan pada zaman kita ni? Adakah boleh untuk kita bertabaruk? Jawapannya boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah pada zaman sekarang, yang kita tengok capal semua itu bukan capal, itu bentuk capal. Yang kita tengok sahabat dia tabaruk dengan apa? Tabaruk dengan betul-betul benda yang mana asar peninggalan Rasulullah. Barang-barang peninggalan Rasulullah, itu yang sahabat lakukan. Dengan peluh Rasulullah, dengan jubah baju Rasulullah, qamis. Dan juga kita tengok tadi dengan fadlu wudu, bekas sisa wudu Rasulullah. Maksudnya benda memang terkait dengan Rasulullah. Itu tak ada masalah. Tetapi yang berlaku pada zaman kita adalah replika. Itu dua benda berbeza. Maksudnya replika, macam tahun lepas juga kita tengok ada yang mana datang kat Malaysia replika tapak kaki Rasulullah. Bayangkan replika, bukan tapak kaki, replika. Replika tu maksud bukan benda betul. Hanya diukir dengan bentuk itu. Kemudian ada yang mana datang cium benda itu. Hakikatnya itu replika saja. Yang sahabat buat memang betul benda itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Macam peluh Rasulullah yang mana digunakan oleh Ummu Sulaim. Okey. Macam kita tengok dia digunakan sehingga sahabat yaqtatilu. Mereka sanggup macam bersungguh-sungguh mereka berebut wuduk Rasulullah. Itu benda memang confirm. Tetapi pada zaman kita itu sekadar replika, sekadar ukiran yang mana kita pun tak tahu benda tu betul atau tidak. Bahkan kita tengok corak tapak kaki Rasulullah, satu lakaran, satu replika macam ni. Satu replika ni macam ni, seolah-olah dua orang berbeza. Nampak? Kita pun muskil mana satu. Kalau tapak kaki seseorang dia pijak mana-mana, kalau berbeza bekas itu tak apa. Ini berbeza dari segi saiz tapak kaki itu, dah bentuk tapak kaki berbeza. Seolah-olah dua orang yang berbeza. Sebab tu kita katakan, yang ada zaman kita sekarang replika, itu yang dipertikaikan. Jika memang betul pun sekarang ni ada capal Nabi SAW, itu tak ada masalah. Kalau memang betul-betul dapat dibuktikan ada jubah, ada capal Nabi SAW, kita pun tak ada masalah untuk kita ambil dan cium. Tak ada masalah. Sebab sahabat pun tabaruk. Itu bukan satu kesalahan. Kalau memang betul-betul ada. Yang jadi permasalahan sekarang terbahagi pada dua. Yang pertama, benarkah itu bentuk capal Rasulullah? Itu. Benarkah yang mana bentuk capal itu bentuk capal Rasulullah? Sebabnya, kalau kita tengok, berkaitan hadis capal ni memang ada yang sahih banyak, dan Syama'il pun ada bentuk capal. Tapi ukiran yang berlukis betul-betul itu, kita wallahualam kita tak tahu. Dalam Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud mendapatkan hadis tentang Bi'run Buda'ah, satu telaga. Telaga ini, Imam Abu Daud, dia pergi sendiri ke tempat itu, dia riwayatkan hadis ni. Kemudian dia pergi sendiri ke telaga tu, dia ukur sendiri jarak telaga tu lebar mana, dia ambil ridak dia ukur. Kemudian tinggi mana, maksudnya daripada atas ke bawah panjang macam mana, iaitu sampai ke bawah pusat dia. Dia ukur Bi'run Buda'ah tersebut. Bi'run Buda'ah tersebut, Imam Abu Daud dia riwayatkan hadis tu, dia ukur sendiri. Maksudnya benda itu penting, dia ambil tahu. Tetapi tentang capal Nabi SAW, bila para ulama sebutkan benda ni, kita jaranglah kita nak jumpa mereka lukis benda itu. Ulama-ulama dulu. Kalau ulama sekarang adalah tak nafikan yang mana ukir lakaran tersebut. Ulama mutakhirin ada. Yang kita sebutkan ulama-ulama terdahulu. Jarang kita nak jumpa yang mana sebut spesifik macam tu. Dalam Syama'il ada sebutlah bentuk, maksudnya ada jemput perihal bagaimana ciri-ciri capal. Tetapi kalau bentuk lakaran lukisan itu wallahualam. Kita wallahualam kita tak tahu benda itu. Yang ada pun mutakhirin.
Mungkin ada junjuk kitab ni ada bentuk capal, kita kata ya memang ada, tapi itu kitab mutaakhirin, kitab yang terkemudian. Kita katakan kitab ulama yang meriwayatkan hadis dulu. Macam mana? Ada tak lakaran yang mereka lukis benda tersebut? Sebab tu kita sukar untuk mengetahui. Itu yang pertama, kita tak tahu itu benarkah bentuk capal Rasulullah. Yang kedua adalah itu sekadar lukisan, corak. Yang mana ada dekat topi, kat kepiah kita itu sekadar corak. Yang pertama sudahlah kita tak tahu betul tak corak itu. Yang kedua itu pula sekadar corak. Sebab itu kenapa kita katakan hukum pakai dia apa? Saya lebih cenderung dengan pandangan mengatakan mubah, tak ada masalah. Mungkin ada sahabat yang mengatakan bid'ah, jadi saya kurang setuju kalau kata bid'ah, sebab dia bukan salah apa pun. Kalau kita terus mengatakan, kalau dia pakai itu dengan anggapan akan terpelihara sekian, itu baru ada kesan bid'ah akidah. Tapi kalau orang awam sekadar pakai, kita rasanya tak boleh kot kita terus untuk menghukum secara random macam tu. Sebab kadang-kadang orang awam dia beli saja. Tengok kat kedai, cantik kopiah ni dah beli. Jadi kita tak boleh nak hukum terus. Siapa pakai ni, kita kata ini adalah mubtadi' ahli bid'ah. Saya kurang setuju kalau kita hukum macam tu terus. Nak pakai, kalau orang awam pun kita jangan hukum terus. Sebab kalau pakai sekadar pakai itu tak ada masalah. Tapi kalau pakai dengan mempercayai ada benda tertentu, ada kelebihan tertentu, itu yang problem. Mungkin ada orang akan tunjuk kitab kelebihan tertentu. Ya, dalam kitab memang ada sebut. Itu sekadar pandangan. Kita hormatlah yang kata ada kelebihan tertentu. Tetapi hakikatnya itu tidak didasari dengan dalil-dalil yang mana yang sahih. Jadi hakikatnya capal Nabi, jika benar ada capal Nabi sekarang yang memang dibuktikan bersanad, saya akan ambil dan saya akan cium capal tersebut seperti yang dilakukan oleh sahabat terhadap peninggalan Rasulullah yang lain. Seperti mana kita tengok mereka berebut yaqtatilu, mereka berebut-rebut ambil wuduk, mereka ada ambil rambut Rasulullah. Bahkan kita tengok dalam tarikh Islam, kita tengok dari dalam Tabaqat Kubra, sehingga ada salafun soleh mewasiatkan agar letak sekali rambut Rasulullah tu waktu nak tanam nanti. Letak sekali benda-benda tu kat kafan. Maksudnya tak ada masalah. Kalau betul capai itu wujud pada zaman Rasulullah, kita akan cium. Kita akan bertabaruk dengan benda tu. Tak ada masalah. Kalau betul memang confirm dengan yang mana benda Rasulullah pakai. Sebab tu kita katakan, kelebihan yang ada pada capal bukan pada bentuk capal tersebut, tapi sebab capal itu pernah dipakai oleh Rasulullah. Itu sahaja. Sebab pernah dipakai oleh Rasulullah, bukan pada bizatihi. Bukan pada sebab zat capal tersebut. Tak. Jangan kita salah faham. Sebab kita tengok setengah orang dia mungkin terlalu angkat capal. Kita tak nafikan tentang capal Rasulullah memang agung sebab Rasulullah pernah pakai. Kita katakan barang Rasulullah ada kelebihan sebab Rasulullah pakai, bukan sebab semata-mata barang tersebut. Sebab tu kita ketahui memang kelebihan capal ada. Seperti ada kitab-kitab karangan ulama menulis seperti Fathul Muta'al fi madhi ni'al. Memang ada kitab-kitab yang mana menyebutkan khusus kelebihan capal, tak dinafikan. Tetapi kita katakan yang kelebihan itu adalah kerana dia dipakai oleh Rasulullah, bukanlah sekadar-kadar kerana disebabkan semata-mata benda itu. Kerana kita ketahui ada setengah yang mengatakan bahawasanya siapa yang pakai capal ni tak boleh buat masuk toilet. Siapa yang pakai kepiah ada capal tak boleh masuk toilet. Kita kata itu berlebihan. Kerana apa? Kerana kita katakan, kalau kita tengok dalam riwayat Abu Daud, sahabat, wallahualam saya tak ingat Ibnu Umar ataupun yang mana, tapi ada kritikan bersanad. Ibnu Umar dia pernah tengok Rasulullah dalam keadaan pergi ke buang air. Takkanlah Ibnu Umar tengok Rasulullah berbogel, tentulah Ibnu Umar nampak Rasulullah berpakaian. Jadi Rasulullah pernah pakai pakaian, nak pernah pakai. Jadi adakah kalau kita pakai pakaian yang mana pernah dipakai oleh Rasulullah, seperti mana kita tengok Rasulullah pakai jubah, jadi kita pun pakai jubah, adakah kita tidak boleh masuk tandas pakai jubah atas sebab Rasulullah pernah pakai jubah tersebut? Adakah sebab itu? Kita tengok riwayat yang lain. Laula an asyqa ala ummati. Rasulullah kata, kalau tidak membebankan umat aku akan perintahkan, wajibkan umat aku untuk bersiwak. Jadi bersugi, Rasulullah guna bersiwak. Adakah sekiranya kita pakai siwak pada zaman sekarang, kita tak boleh masuk dalam toilet? Contohnya kita nak pergi tandas, kita tak siwak kat dalam poket. Adakah tak boleh? Sudah tentulah boleh. Walaupun hakikatnya benda itu digunakan oleh Rasulullah, tapi kita tidaklah mengagungkan sampai tak boleh nak buat masuk toilet. Sebab setengah orang pihak kita tengok ada mengatakan yang ada laman capal, kopiah laman capal tak boleh masuk guna toilet. Sebab ini tempat yang mulia. Kita katakan barang-barang lain Rasulullah pernah pakai. Kemuliaan itu bukan terletak semata-mata capal, tetapi kita katakan kemuliaan itu disebabkan capal itu pernah dipakai oleh Rasulullah. Itu saja kita ingat. Macam barang-barang yang lain, macam jubah Rasulullah, macam wuduk Rasulullah, macam benda lain Rasulullah, sama ada yang lain.
Itu kita katakan sama sahaja berkaitan itu. Dia bukanlah disebabkan capal itu ada kelebihan khusus semata-mata pakai dapat fadilat sekian-sekian. Siapa yang pakai baju lambang capal akan dapat sekian-sekian, itu wallahu alam. Tapi kalau ada kitab yang menyebut kelebihan capal, memang ada. Seperti kita sebut Fathul Muta'an. Kitab-kitab menyebutkan ni memang ada. Wallahu alam. Jika ada soalan, kita buka pada sesi soal jawab jika ada. Jika tidak ada, insya-Allah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan insya-Allah saya pun tak tahu lagi bila kita jumpa, sebab macam saya bagi tahu kat tempat-tempat lain pun mungkin tahun depan, mungkin. Sebab saya ada exam, jadi saya busy sikit. Jadi saya tangguhkan dah bagi tahu dah kat Dr. Azman, mungkin tahun depan lah kita akan mula. Tapi tengok macam mana jadual saya. Kalau saya dah kurang sibuk sikit, insya-Allah kita boleh sambung lah pada pertemuan yang akan datang. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Dan saya tadi nak kena balik ke Kedah cepat, Sungai Petani, ada urusan sikit. Dan esok nak ke Perak. Jadi saya tak sempat lah bersama tuan-tuan. InsyaAllah saya dah jamak tadi. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.